Jadi secara umum, kita sebagai umat Islam, umat dakwah, sudah tentulah kita melihat dan Muslim sebagai sasaran dakwah. Dan ini adalah merupakan, saya rasa, perkara asas yang semua orang akan bersetuju. Dan tidak logik untuk kita daripada awal kita melihat orang bukan Islam itu sebagai satu ancaman. Sebab itu Rasulullah dia menjadikan Abu Lahab sebagai sasaran dakwah dan lebih lama sebenarnya daripada dia menjadikan Abu Lahab sebagai musuh dalam perang. Rasulullah berperang dengan Abu Lahab sekali je, perang Badar, Abu Lahab mati. Kan? Tetapi dalam Abu Lahab dalam perang tu, tetapi dia menjadikan Abu Lahab sebagai sasaran dakwah untuk tempoh yang cukup panjang, kan, selama 13 tahun. Dan dalam sejarah disebut berapa kali Rasulullah mengetuk rumahnya. Jadi ini adalah merupakan hakikat yang saya rasa tak ada siapa boleh nafi. Tetapi bila kita melihat kepada Al-Quran, Allah SWT menafsirkan orang-orang non-Muslim ni, orang kufur, dengan pelbagai kategori. Dia bukan satu kategori. Dalam hadis disebut berkenaan tentang kafir zimmi. Lahum alana wa alaihim alaina. Kan? Bagi mereka apa yang kita dapat, bagi ke atas mereka apa yang wajib ke atas kita. Satu kategori. Tetapi di sana juga ada, kan, satu kelompok yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kan, kamu akan dapati satu kelompok yang amat memusuhi umat Islam, iaitu Yahudi dan sekutu-sekutunya. Kan, Yahudi ada tidak ada di Malaysia satu persoalan. Sekutu-sekutunya itu siapa? Kan, Allah SWT sebut dalam surah Al-Hashr, kan, berkenaan tentang strategi Yahudi. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu, iaitu orang Yahudi, tidak akan memerangi kamu keseluruhannya kecuali dengan dua cara. Satu, fi qura muhassanah, kan, iaitu daripada benteng-benteng yang kukuh. Yang kedua, min wara'i judur. Selalu orang terjemahkan min wara'i judur sebagai di sebalik tabir. Kalau sekiranya kita faham bahasa Melayu, kita akan kata di sebalik benteng yang kukuh dan juga di sebalik tabir itu sama. Penafsir baru, dia menafsirkan min qura muhassanah, kan, adalah merupakan benteng-benteng yang kukuh seperti di Gaza dan seumpamanya. Min wara'i judur bermaksud proksi-proksi, kan, ataupun syarikat-syarikat, ataupun badan-badan, ataupun individu-individu yang bukan Yahudi tetapi ditaja. Dan penajaan Yahudi dan terhadap, kan, orang-orang bukan Islam, kan, di seluruh dunia ni adalah merupakan suatu yang jelas dan nyata kepada sesiapa yang buat kajian. Tuan-tuan cubalah baca Rand Corporation punya kajian. Tuan-tuan cuba baca tentang sejarah Yahudi, penghijrahan Yahudi, macam mana kejatuhan yang berlaku di Osmania, kan, disebabkan oleh kerana berkumpulnya, kan, sekutu-sekutu Yahudi di Salonika, kan. Kemudian begitu juga macam mana tuan-tuan tengok dalam perang salib munculnya apa yang disebut sebagai Knights of Templar, wujudnya kumpulan Freemason, kan, kemudian wujudnya Fabian Society, wujudnya Lion Club, wujudnya Rotary dan macam-macam lagi, kan, wujudnya Lodge-Lodge dan seumpamanya yang dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam, kan, dan sebahagiannya yang bukan Islam, kan, yang merupakan sekutu-sekutu mereka. Jadi Allah SWT mengkategorikan satu kategori lain, iaitu satu kategori berkenaan tentang non-Muslim yang menjadi ancaman. Dalam surah, saya dah tak ingat surah apa, Allah SWT menyebut berkenaan tentang berbuat baik kepada orang bukan Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Kan? Allah SWT menyebut berbuat baik kepada orang yang ada tidak yang cukup bersyarat. Satu, yang tidak mengisytiharkan perang kepada orang Islam. Yang kedua, yang tidak berusaha untuk mengeluarkan umat Islam daripada negara Islam. Tetapi sebaliknya Allah SWT kata, kalau sekiranya mereka melakukan dua ini, kan, maka itu adalah merupakan musuh, kan, mereka adalah merupakan musuh. Memerangi, kan, bukan setakat mengangkat senjata. Mengeluarkan orang Islam daripada negara Islam bukan setakat menghalau orang Islam daripada negara. Sebaliknya, membiarkan orang Islam duduk dan mengubah status negara menjadi negara bukan Islam, kan. Dan itu yang berlaku sekarang. Jadi sebab itu, bila kita melihat non-Muslim, kita perlu melihat berdasarkan kepada neraca syarak dengan penglihatan yang pelbagai. Kan? Dakwah yang dilakukan oleh sebahagian NGO terhadap non-Muslim adalah merupakan suatu yang mulia dan amat-amat perlu. Kan? Suatu yang amat berkesan dan sangat membantu umat Islam. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana Tatar ketika mana menyerang Baghdad, akhirnya 3 generasi selepasnya mereka masuk Islam dan menjadi, kan, mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di India dan seumpamanya. Itu berdasarkan kepada apa yang berlaku hasil daripada dakwah kepada non-Muslim. Berlaku satu kisah, tetapi kisah-kisah berkenaan tentang pengkhianatan non-Muslim pun banyak, kan. Kalau sekiranya kita melihat tragedi di Bosnia, kan, kita melihat bagaimana orang menceritakan, kan, jiran merogol jiran. Asalnya, kan, dia adalah merupakan jiran yang bawa anak-anak mereka tiap-tiap hari pergi sekolah.
orang Serb bawa orang Bosnia Muslim pergi sekolah setiap hari. Esoknya apabila berlaku perang, dia rogol jiran dia. Dia rogol jiran dia. Dan benda yang berlaku di Ambon kan bukan satu benda yang jauh daripada kita. Dan dekat saja Ambon tu, bukan jauh sangat. Dan dulu yang berlaku di Malaysia dalam perang Kedah, kalau sekiranya tuan-tuan ingat 1835, perang yang sama berlaku. Apa yang berlaku kan di Kedah apabila orang Thailand datang, siapa yang bantu mereka di Kedah? Kan satu kepungan yang cukup dahsyat. Jadi benda-benda macam ni perlu dilihat, dan kalau sekiranya kita nak ulas dalam satu bentuk pengulasan yang panjang, kita perlu ambil balik Al-Quran, hadis, dan kita baca sirah. Berdasarkan kepada kategori-kategori itulah akhirnya kita kategorikan balik sikap, kan, permusuhan ke, persahabatan ke, bantuan ke, dan seumpamanya terhadap non-Muslim. Jadi soalan tadi, kalau sekiranya dilihat non-Muslim adakah sebagai ancaman ataupun peluang ataupun cabaran ataupun apa pun, secara umum orang Islam dia mesti melihat non-Muslim sebagai satu kelompok yang perlu untuk mereka dakwah. Yang kalau sekiranya kita cuai di sini sebenarnya ada hisab daripada Allah SWT. Tetapi tidak dinafikan bahawa di sana wujud satu kelompok yang bilangan mereka mungkin tak ramai yang menjadi kepala dan kepada satu konspirasi untuk menjatuhkan Islam, dan benda ni wujud di mana-mana pun. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Wakadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha." Pada setiap tempat akan ada sahaja penjenayah-penjenayah ni. Kan? Allah SWT sebut fi kulli qaryah. Kan? Qaryah maksudnya satu perkampungan, satu desa akan ada. Dan itu adalah merupakan satu sunnah alam. Kan? Satu perjuangan Islam yang orang Islam kena faham. Allah.